Tokoh yang berusia 68 tahun ini merupakan anak kelahiran Sabak Bernam, Selangor, berkelulusan Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia STPM. Beliau mengasaskan syarikat Darul Fikir bertahun 1980 sebagai tamat pengajian. Ketokohan dan kewibawaan beliau sebagai ahli perniagaan telah mendapat pengiktirafan melalui lantikan dalam pelbagai lembaga. Pernah menjawat jawatan sebagai ahli Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan MAWIP selama lebih 20 tahun. Beliau banyak memberi sumbangan idea dan kepakaran terhadap pembangunan ummah di wilayah persekutuan, khususnya pembangunan anak-anak yatim Darul Kifayah MAWIP. Beliau juga sentiasa memberi komitmen yang tinggi dalam setiap jawatan yang disandang. Sesungguhnya, hikmat bakti beliau dalam membangunkan ummah amat wajar diberi pengiktirafan. Justru, jawatan kuasa pemilihan tokoh sempena Majlis Sambutan Ma'al Hijrah peringkat wilayah persekutuan telah bersetuju untuk menganugerahkan Datuk Muhammad bin S. Ahmad sebagai tokoh utama Ma'al Hijrah peringkat wilayah persekutuan bagi tahun 1445 Hijri bersamaan tahun 2023 Masihi. Sampai satu waktu saya bertugas di Pustaka Antara sebagai pengurus, saya perlu mengambil peluang untuk diri saya sendiri. Jadi itulah saya tubuhkan syarikat Darul Fikir. Sebenarnya saya lah sendiri pengasas Darul Fikir berdasarkan pengalaman-pengalaman yang saya dapat daripada Pustaka Antara. Berkhidmat sebagai ahli majlis tidak kurang daripada 20 tahun. Pengalaman saya di majlis adalah sangat istimewa, memilih untuk menjaga kebajikan anak-anak yatim. Saya menjadi pengerusi Darul Kifayah, pusat penjagaan anak-anak yatim yang terbesar lah di wilayah persekutuan ini. Anak-anak yatim ini terdiri daripada golongan-golongan B40 yang perlu kita gembelengkan untuk meningkatkan tahap mereka sehingga boleh berjaya dalam kehidupan. Pada generasi muda, dia mesti teruskan apa yang cita-cita yang nak dilaksanakan. Jangan patah semangat. Itu dia sebenarnya. Tokoh ini pernah mengikuti pengajian secara bertalaki di Bondowoso, Indonesia dan di Hadramaut, Yaman sebelum melanjutkan pengajian ke universiti sehingga ke peringkat sarjana. Memperjuangkan kepentingan ilmu telah mendorong tokoh ini mengasaskan Yayasan Ar-Riayah bagi membangunkan institusi pendidikan Islam bersistemkan pengajian pondok. Beliau juga bergerak aktif dalam menganjurkan majlis taklim yang memanfaatkan umat Islam di wilayah persekutuan. Atas kesungguhan beliau dalam usaha dakwah, Habib Ali Zainal Abidin bin Abu Bakar Al-Hamid dianugerahkan sebagai tokoh pendakwah sempena sambutan Ma'al Hijrah peringkat wilayah persekutuan bagi tahun 1445 Hijri bersamaan dengan tahun 2023 Masihi. Dalam dunia dakwah ini ada beberapa cabaran, cabaran terkait kepada diri sendiri atau berhadapan dengan masyarakat secara umum. Setiap cabaran yang kita hadapi dalam berdakwah ini mengingatkan kita kepada pendakwah yang pertama, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang tidak ada cabaran kita hadapi melainkan beliau juga berhadapan dan ditunjukkan oleh beliau bagaimana berhadapan dengan cabaran itu. Untuk melihat pentas dakwah ini adalah pentas Nabi Muhammad SAW. Pentas dakwah ini adalah pentas Nabi Muhammad, platform Nabi Muhammad, mimbar Nabi Muhammad. Sehingga seseorang yang akan berada dalam mimbar itu, dalam platform itu, daripada pendekatan atau tempat untuk berdakwah ini mengingati tentang Nabi Muhammad sendiri, macam mana berdakwah, caranya, tutur katanya, kontennya. Dengan begitu seseorang tidak melihat dirinya secara independen dalam berdakwah untuk bertindak mengikut apa yang difahami olehnya, karena platform bukan platform dirinya tapi platform Nabi Muhammad SAW. Menyampaikan dan mengharapkan orang yang menerima penyampaian mendapatkan hidayah dan mengamalkan. Menjadi orang yang baik, atau kita menjadi orang yang baik dan berusaha memperbaiki orang lain supaya kebaikan tidak hanya terbatas kepada diri sendiri,
tetapi kepada masyarakat yang lain. Anak kelahiran negeri Kelantan Darul Naim ini mula menceburi bidang perniagaan pada tahun 1978 dengan mengasaskan syarikat kumpulan Karang Kraft yang kini menjadi syarikat penerbitan buku yang terkemuka. Dengan hasrat menyumbang kepada pembangunan ummah, beliau menubuhkan Yayasan Warisan Ummah Ikhlas pada tahun 2013 yang merangka pelbagai aktiviti seperti Rumah Ngaji, World Quran Hour dan World Quran Time yang berjaya menarik minat ribuan anggota masyarakat untuk berinteraksi dan beramal dengan Al-Quranul Karim. Ketokohan beliau dan semangat membangunkan legasi ummah berakhlak Al-Quran melayakkan beliau iaitu Datuk Husamuddin bin Haji Yaakob dinobatkan sebagai tokoh korporat sempena Majlis Sambutan Ma'al Hijrah peringkat Wilayah Persekutuan bagi tahun 1445 Hijri bersamaan tahun 2023 Masihi. Karang Kraft 30 tahun pertama Karang Kraft banner tribe, makna banner orang-orang yang suka membaca, yang mengikuti Karang Kraft dan percaya kepada brand Karang Kraft. 10 tahun lepas kita mulakan Yayasan Warisan Ummah Ikhlas untuk mengqurankan bangsa. Kita buat kempen, kita buat rumah ngaji, kita buat World Quran Hour, Malaysia Quran Hour. Jadi kempen-kempen itu menyebabkan orang, walaupun dia 1 jam saja setahun, tapi hasrat kita sebenarnya adalah untuk dia mengamalkan sekurang-kurangnya 1 jam setiap hari sepanjang tahun. Vision kena jelas. Jelaskan vision, pastikan kita kerja ke, kita berniaga ke, kita jadi pelajar ke, apa saja yang kita buat, kita masuk politik, kerja kita tu membolehkan kita masuk syurga. Masa hidup kita persiapkan diri kita bagaimana kita boleh masuk syurga. Itu aja. Tokoh ini telah memegang jawatan sebagai pengurusi Masjid Ar-Rahimah Kampung Pandan sejak tahun 2017. Meletakkan harapan untuk menjadikan masjid sebagai one-stop center, beliau proaktif menjalin kerjasama strategik dengan pelbagai agensi dan membangunkan inisiatif untuk manfaat anak-anak karya khususnya dari kalangan B40. Antaranya adalah penubuhan tabung kebajikan dan tabung pendidikan serta bantuan khas gerobok rezeki di Masjid Ar-Rahimah yang masih diteruskan sehingga kini. Sebagai penghargaan atas jasa beliau dalam menarjui jawatan kuasa masjid, beliau dianugerahkan sebagai tokoh pengurusan masjid sempena Majlis Sambutan Ma'al Hijrah peringkat Wilayah Persekutuan bagi tahun 1445 Hijri bersamaan tahun 2023 Masihi. Beliau ialah Tuan Haji Muhammad Shah bin Hashim. Saya tak sangka lepas tu saya dapat anugerah macam inilah. Kerjaan ini adalah kejayaan bersama keluarga saya, datang kuasa saya, pegawai-pegawai syarak saya dan tentunya daripada Jawi, Datuk Pengarah dan semua daripada zon yang mencalonkan saya menerima anugerah ini. Yang sebenarnya kalau kita duduk di masjid ni, kalau orang luar memang tak tahu apa yang berlaku di masjid sebenarnya. Tapi kalau kita duduk di masjid ni, memang macam-macam bantuan yang mereka perlukan. Apatah lagi masjid ini 95% jemaahnya, anak karyanya adalah daripada B40. Bila saya dapat bantu orang tu, saya rasa amat gembira. So bila saya jadi pengurusi masjid ni, saya tumpukan semua masa lah untuk bantu orang. Berkhidmat dengan masjid ni memang berkhidmat untuk masyarakat saja. Kita kena rancang, lepas tu kita kena usaha, yang ketiganya kita berdoa. InsyaAllah Allah akan kabulkan. Tokoh mu'allaf ini telah memeluk Islam sejak 9 tahun yang lalu. Walaupun menghadapi cabaran dan tentangan keluarga, beliau tetap teguh dengan pendiriannya untuk terus kekal dengan keimanannya sebagai seorang Muslim. Berkat kesungguhan, beliau berjaya menamatkan pengajian di Kompleks Darul Hidayah Jawi dan kini beliau menyumbang hikmat sebagai fasilitator Amaniyah Mu'allaf Care Center atau AMCC Masjid Amaniyah Kepong untuk memberi bimbingan dan sokongan kepada para mu'allaf yang baru memeluk Islam. Sebagai mengiktiraf sumbangan beliau dan memberi inspirasi kepada para mu'allaf, Masturina Maryam Wong binti Faizal telah dipilih sebagai tokoh mu'allaf sempena Majlis Sambutan Ma'al Hijrah peringkat Wilayah Persekutuan bagi tahun 1445 Hijri bersamaan 2023 Masihi. Alhamdulillah, bagi saya jauh tidak layak lagi untuk dapat anugerahan. Tapi
Ini merupakan salah satu dorongan untuk saya bergerak lebih rajin, lebih giat lagi dalam bidang dakwah. Karena agama Islam, baik Al-Quran, original teks dia ada, kalam Allah ada. Selepas memulai agama Islam, belajar dalam agama Islam, masuk perkataan demi perkataan, terjemahan dan tafsiran, tadabbur lagi. Dalam agama Islam, kena belajar sampai ke liang lahat. Setiap orang berlainan. Kawan yang pandai kena sokong kawan-kawan yang tak pandai. Be like a family. A small community actually is a small family. We work, we learn, we enjoy like a family, like macam brothers and sisters. Saya mengucapkan selamat menyambut Ma'al Hijrah 1445 Hijri. Semoga kita dapat membina perpaduan ummah, merealisasikan Malaysia Madani.